Okey, seterusnya adalah topik bab 2, pembezaan dengan prinsip pertama. Okey, pembezaan dengan prinsip pertama. Apa itu pembezaan? So, awak kena tahu pembezaan adalah dy per dx. Pembezaan adalah dalam simbol dy per dx dengan prinsip pertama. Okey, kalau dia cakap prinsip pertama, dia mesti melibatkan ada had di situ. Okey, jadi pembezaan dengan menggunakan prinsip pertama. So, pembezaan adalah dy dx. Prinsip pertama adalah melibatkan had. Had kita panggil delta. Ni sekejap ya. Simbol macam tu. D dia ada lekuk sikit. Delta x menghampiri sifar delta y per delta x. Okey, cara nak sebut, kalau pembezaan ingat dy per dx. Prinsip pertama, jadi kita cara sebut dia had delta y per delta x di mana delta x menghampiri sifar. Ni konsep yang perlu tahu. Prinsip pertama dia melibatkan had. Had apa? Kalau depan dia dy dx, had delta y per delta x di mana delta x menghampiri sifar. Delta tu apa? Delta y tu adalah perubahan kecil bagi y. Delta x adalah perubahan. Delta tu cara sebut dia macam ni. Delta. Delta tu maksud dia perubahan kecil. Okey, delta simbol dia bukan D biasa. Dia ada lengkuk macam tu, delta. Okey, ni kena ingatlah. Ni tolong starkan sikit. Ini maksud pembezaan pada prinsip pertama. Okey. Sebab nextnya pembezaan juga, tapi peringkat pertama. Tu berbeza next class peringkat. Ini prinsip. Okey. Cikgu bantu awak dengan tips. Okey. Kalau nak menyelesaikan pembezaan mengikut prinsip pertama, ini tips dia. Okey, step pertama, tambahkan. Kalau ada perkataan x, nanti awak tambahkan dekat tu x, tambahkan dengan delta x. Nak lagi faham nanti tengok contoh Awak ingat step pertama, kalau jumpa y nanti kena tambahkan dengan delta y. Lepas tu step yang kedua, y tukar ikut soalan. Yang ketiga, cari delta y. Yang keempat, bahagikan dengan delta x. Dan yang kelima, yang atas ni nampak benda yang sama. Bila dah cukup step 1 dengan 4, maka gantilah dalam ungkapan ni. Yang macam cikgu terangkan dengan marker merah. Okey, mari terus tengok soalan. Fahamkan betul-betul. Contoh 1, cari dy dx. Dy dx tu apa? Macam cikgu cakap lah, dy dx tadi adalah pembezaan. Kalau dia tak cakap pembezaan tu, dia bagi dy dx tu, kena tahulah. Dia suruh kita buat pembezaan. Okey, dengan menggunakan prinsip pertama. Okey, prinsip pertama dia mesti melibatkan had delta y per delta x di mana delta x menghampiri sifar. Okey. Nampak saja prinsip pertama. Tolong ikut tips ini. Pertama, tambahkan. Kalau jumpa x, tambahkan dengan delta x. Kalau jumpa y, tambahkan dengan delta y. Kita jumpa y di sini. So, cikgu kata y tambahkan dengan delta y. Okey. Negatif 3 ni tulis x. X tambahkan dengan delta x. Okey. Buat kurungan. Okey, buat kurungan. X tambahkan delta x tu buat kurungan. Okey. Baik. Tu dah habis lah. Tu yang maksud cikgu tips yang pertama tu. Tambahkan x. Jumpa x, tambahkan delta x. Y tambahkan delta y. Y tukar soalan. Y tukar ikut soalan. Ada perkataan y tak? Ada. Orang nampak tak kat sini? Y kan depan kan? Gantikan ikut soalan. Gantikan y tu dengan negatif 3x. Okey, yang lain salin balik. Yang ni boleh darab masuk lah. Negatif 3x.
Yang ni negatif 3 darab delta X, negatif 3 delta X. Okey. Dah. Kita dah tukar Y tu ikut soalan dan kita dah kembangkan. Next. Kita dah sampai kepada step yang ketiga. Cari delta Y. Maksudnya, awak pindah-pindahkanlah dia. Tinggal perkataan delta Y. Yang lain pindah ke kanan. Okey. Negatif 3X. Yang ni pun 3X juga kat depan. Bila pindah, jadi tambah. Okey. Delta X kat belakang. Okey. Susun je. X. Yang ni pun ada kat depan. Adik-beradik X susun, pindah ke sini jadi tambah. Yang belakang ni letak. Dan kita selesaikan. Yang mana boleh tolak. Biasa ni hapus. Negatif 3 tambah 3 dapat 0. Tinggallah delta X. Okey, sekarang dah dapat dah delta Y. Kita dah sampai step yang ketiga. Sekarang step yang keempat, bila dah dapat delta Y, bahagikan kiri kanan dengan delta X. Dah dapat dah ni delta Y. Next, bahagikan kiri kanan tu dengan delta X. Okey, ni sekali. So, kita ringkaskan. Delta Y per delta X adalah yang ni mati. Tinggallah negatif 3. Okey. Step 1, step 2. Semuanya step 1, step 2, step 3 akan menjurus kepada untuk dalam proses mendapatkan delta Y per delta X. Okey. Step yang terakhir. Step yang kelima. Okey, bila dah dapat delta Y per delta X, kita salin ni. Dah tak ada masalah lah. Cuma kita tinggal ganti je. Okey, cikgu tak muat, cikgu tulis kat sini Okey, jadi sekarang dah dapat dah delta Y per delta X ni. Okey, kita nak buat pembezaan ikut prinsip pertama dy dx, di mana prinsip pertama dia melibatkan had apa? Had delta Y bahagi delta X, di mana delta X menghampiri sifar. Jadi dy per dx kita gantikan. Okey. Ni dy per dx. Yang kita dapat tadilah ni. Nampak? Delta Y per delta X. dy pula. Delta Y per delta X kan kita dah dapat negatif 3. Sebab itulah kita kena cari delta Y per delta X dulu. Untuk negatif 3 ni supaya kita boleh gantikan di sini. Okey. Negatif 3. Okey. Negatif 3 tu. Okey. Sekarang teruskan. Yang kita ada hanyalah negatif 3 kan? Ada ke perkataan delta X kat situ sebelah negatif 3? Tak ada kan? Bermaksud kalau tak ada, kita tak payahlah gantikan apa-apa pada negatif 3 tu. Okey, contohlah kalaulah dia macam ni contoh cikgu bagi, katakan masa kita buat delta Y per X ni, nampak tak poin cikgu ni, katakan kita dapat negatif 3 delta X tambah 2. Okey, kalau kes macam ni barulah ada tak delta X, ada kan? Delta X tu kita gantikan kosong. Okey, delta X tu gantikan kosong, so dapat 2. Itu contoh. Kalau masa kita buat delta Y bahagi delta X ni, kita dapat ni negatif 3 delta X tambah 2. Tetapi dalam kes ni kita hanya dapat negatif 3. Tak ada pun perkataan delta X. Jadi delta X ni tak payahlah nak ganti apa-apa dekat sini sebelah 3. Sebab tak ada pun perkataan delta X. Jadi tak payah ganti apa-apa. Jadi kita staykan dengan negatif 3. Jadi jawapan akhir dia adalah pembezaan dengan menggunakan prinsip pertama. Jawapan dia adalah negatif 3. Macam itulah jawapannya. Okey. Okey, yang penting kena ikut step ini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, untuk cikgu ada contoh soalan yang sama. Okey,
cikgu bagi untuk B pula. Okey. Cikgu buat dalam satu, dia sampai C ya. Sampai C cikgu ajar sekaligus Masa dia agak panjang lah. Cikgu ingat nak pecah-pecah. Tak apa, cikgu record semuanya. Okey. Soalan yang sama juga. Cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama. Kalau tadi bagi fungsi A, now kita try untuk fungsi B dengan menggunakan kaedah prinsip pertama. Sama juga. Ingat awak salin tau ni. Okey, ikut balik. Step pertama, jumpa X tambah delta X. Ulang balik. Okey, jumpa Y tambahkan dengan delta Y. Ni agak panjang sedikit lah. Dia memang panjang soalan ni. Bila nampak X, tambahkan dengan delta X, tetapi ada kuasa 2 pula. Tu cabaran dia. Dah lah ada kuasa 2, panjang pula tu kan. Nampak X lagi, X tambah delta X. Okey, step pertama, bila nampak Y, tambahkan dengan delta Y. 4 tu keluarkan. X tambah delta X dan baru kuasa 2. Tambahkan dengan yang belakang, X tambah delta X. Okey, kemudian step yang seterusnya, bila nampak Y, step yang kedua Okey, bila nampak Y, gantikan ikut soalan. Soalan kata 4X kuasa 2 tambah X. Ni kita dah gantikan Y ni. Dan yang lain salin balik. Yang ni cabaran dah lah tu. Kena kembangkan cara cepat. X kuasa 2. Kena tahu kembang cara cepat. Yang ini pula 2 darab X. Lompat-lompat kan yang tengah tu. 2 darab X, 2X. 2X darabkan dengan delta X. Dia akan dapat 2X delta X. Kembang-kembang. Dia nampak serabut sebab ada delta tu. Okey, tambahkan dengan yang belakang saja. Delta X kuasa 2, dia akan dapat ni, delta X kuasa 2. Okey, bukannya delta kuasa 2, X kuasa 2. Salah. Delta X kuasa 2, apabila kita kuasa 2 tu dekat huruf X. Okey, dah habis kembang. Yang belakang ni tulis balik. Then kita darab dulu masuk yang ini. Okey, salin balik yang depan. 4X kuasa 2 tambah 8X. Kembanglah setiap satu. 8X delta X tambah 4 delta X kuasa 2. Okey. Okey, yang belakang salin balik. Okey, step yang ketiga. Kalau awak tengok nota, step yang ketiga, cari delta Y. Okey, sekarang main pindah-pindah, delta Y je duduk depan. Yang ni cikgu boleh potong. Cikgu potong lah, malah nak pindah-pindah. Sebab apa? 4X kuasa 2. Depan pun ada 4X kuasa 2. So, nanti 4X kuasa 2 tolak 4X kuasa 2 akan jadi sifar. Apa lagi yang sama? Ni X dengan X ni. Sebab nanti kalau dia pergi ke belakang, X tolak X pun akan dapat sifar. So, kita ni delta Y ni kita tinggalkan. Ni step yang keberapa ni? Sekarang kita dah ada di step yang ketiga. Cari delta Y. Pada dapat delta Y, baru bahagikan dengan delta X. Okey, so apa yang tinggal? 8X delta X tambah 4 delta X kuasa 2 tambah delta X. Okey. Ni delta X dengan delta X ni tak boleh tambah tau. Walaupun sebutannya sama. Dia tak boleh kacau. Okey. Lepas dah dapat delta Y, step yang keempat, semuanya wajib bahagikan dengan delta X. Setiap satu bahagikan dengan delta X. Dia nampak serabut sebab ada delta kan, kena kembang. Memerlukan kesabaran. Okey. Dan kita yang mana boleh simplify, kita simplifykan. Delta X sama dengan 1. Yang ni bawah ada 1, atas potong 1 dapat 4 delta X.
Yang ni potong-potong bukan kosong, dapat 1. Okey, bukan kosong dapat 1. Okey, baik. Bila dah dapat step 1 sampai 4 tu, bila dah dapat delta y per delta x, maka step yang kelima, kita gunakan prinsip yang pertama. Pembezaan prinsip yang pertama adalah had, di mana nanti tengok balik kan ada ni step yang terakhir tu kan, di mana delta x menghampiri sifar. Jadi kita gantikan delta y per delta x tu dengan yang kita dapat atas. Sebab tu kena cari yang atas untuk kita gantikan di delta y per delta x. Kita pun gantilah dengan persamaan yang kita dapat tu. Okey, kita teruskan lagi. Sekarang kita nak gantikan had delta x ni dengan sifar. Ada tak delta x? Oh, ada dekat sini. Kalau ada kena gantilah. Gantikan dengan apa? Dengan sifar. Jadi 8x tak perlu ganti. Yang perlu ganti hanyalah delta x. 4 darabkan dengan sifar tambah 1. Jadi jawapan akhirnya adalah 8x tambah 1. Panjang kan? Itulah jawapannya. Pembezaan di mana dy dx setelah mengikut prinsip pertama, itulah jawapannya. 8x tambah 1. Okey, kalau tak jelas nanti ulang balik. Okey, cara yang sama tapi kali ni nampak lagi panjang sebab dia ada banyak x, sebutan x banyak, lepas tu ada kuasa 2 pula. Tu cabaran dia. Okey, cikgu stop kat sini untuk latihan C. Cikgu record untuk next sesi